Hello and welcome to Bio for You. Okay, in this video, we're going to learn about 8.2 lymphatic system. Okay, so here are the learning outcomes. State the components of human lymphatic system and describe the pathway of lymph from the tissue to blood circulatory systems. Mari kita akan tengok komponen-komponen sistem limfa and then kita akan describe, kita akan tengok pathway dia of lymph ni daripada tissue pergi ke blood circulatory system, sistem peredaran darah. Okay, so lymphatic system, apa dia ni? It is a system yang mengandungi fluid, dipanggil sebagai lymph vessels, iaitu saluran, dipanggil sebagai lymphatic, that transport the lymph, dan juga ada number of organs dalam lymphatic system ni yang mengandungi lymphatic tissue dan juga red bone marrow, iaitu sel sumsum. Okay, sumsum tulang tu. Okay, so help to maintain the body's fluid balance, maknanya untuk mengawal balance secara dalam badan. Cleanse the body fluids of foreign matter, maknanya menyucikan, bukan menyucikan, maknanya dia membersihkan lah secara dekat dalam badan kita daripada benda asing luar. And provide immune cells for defense. Dia lymphatic system lah yang provide immune cells, contohnya B cell, T cell yang akan attack bacteria, pathogen, viruses, okay, for defense. So ini adalah semua kerja-kerja lymphatic system. So no surprise, the functions of lymphatic system includes fluid recovery. Fluid recovery maksudnya dia kena pulangkan balik cair yang ada kat dalam badan kita masuk dalam saluran darah. Immunity to fight bacteria, pathogen, okay. Lipid absorption, untuk absorb lipid. Consists of, macam kita cakap tadi secara umumnya, now secara detail, lymphatic fluid, cecair dia, lymphatic vessel, okay, lymphatic tissue, vessel tu saluran, lymphatic tissue tu the organ lah ataupun tissue dia yang terdiri daripada, so lymphatic organ ni terdiri daripada thymus, red bone marrow, okay, so thymus dekat sini, red bone marrow, somewhere inside the bone marrow itu sumsum tulang dekat dalam tulang peha biasanya, tonsil. Okay, tonsil somewhere behind there. Okay, I mean behind your neck. Alright, spleen and lymphatic nodes. Lymphatic nodes ni adalah bonjol-bonjol yang terdapat dekat bawah celah ketiak ataupun dekat celah peha. So ni adalah spleen. Spleen yang dekat sini. Okay, just behind the kidney. Alright, so here is the thymus gland. Okay, so tonsil macam saya cakapkan tadi tu belakang neck. Lymph nodes terdapat dekat sini. You have also spleen over here. Okay, and bone marrow dekat dalam tulang. Betul. Okay, so lymphatic fluid. Apakah lymphatic fluid? Apakah cacair limfa ni? So dia adalah clear, colorless, tidak berwarna. Dia is a watery fluid formed from interstitial fluid. Maksudnya dia terhasil daripada interstitial fluid. Nanti kita akan tengok flow dia macam mana dia boleh terhasil. Okay, because of the interstitial fluid is actually originated from blood plasma, so the composition of lymph is similar to blood plasma. Maknanya disebabkan interstitial fluid ni berasal daripada cecair darah juga, so composition dia sama, lebih similar dengan blood plasma. Consists mostly of water with dissolved salts, many lymphocytes, iaitu sel darah putih, fats, gases and hormones. But apa yang dia tak ada? It has no erythrocyte, no sel darah merah, no platelet, no large protein molecules. Dia semua tu tak ada. Okay, so lymphatic vessel adalah saluran lymphatic vessel. Dia ada apa? Kita tengok kejap lagi. So lymphatic capillaries are joined together to form lymphatic vessel. Maknanya lymphatic capillary yang kecil-kecil itu bila dia bersambung akan membentuk lymphatic vessel. So resemble veins, but unlike veins, it has thinner wall. Dia lebih kurang macam veins, iaitu saluran darah yang bawa darah masuk ke dalam jantung, tetapi dia tidak seperti vein, dinding dia adalah lebih nipis, thinner walls, and contain more valves, nampak lebih banyak injap di sepanjang lymphatic vessels ini to prevent the backflow of lymphatic fluid. Okay, remember kenapa lymphatic vessel ini diperlukan banyak injap? Sebab lymphatic vessel ini dia tidak bersambung dengan jantung secara directly. Kalau kalau blood circulatory system yang connected to the heart, so dia ada one big valve yang akan when they push the blood out, so dia tak boleh nak patah balik ke dalam, ke belakang. So dalam case lymphatic vessel ni, so to prevent the
fluid to backflow, dia sepanjang veins ni ada valves. Nampak ni valves here there. Okay. So this is the blood capillary. Actually cecair dalam blood capillary ada blood plasma, iaitu cecair di dalam darah. So dia akan keluar. Cerita nampak arrow ni kan. So daripada ni dia akan keluar pergi untuk membasahi, bathes the cell, the tissue di sekitar ni semua ni menjadi interstitial fluid. Interstitial fluid dia masuk dalam lymphatic vessel. Ni lymphatic vessel yang berwarna hijau ni. Okay. So dia akan masuk ke dalam, dia akan join dan akan masuk dalam lymphatic vessel lah. So ni lymph capillary yang ni. Lymphatic capillary, nampak dia bubuh arrow warna dekat yang warna hijau ni tadi. Okay. Lymphatic vessel includes the lymphatic capillaries, ini, lymphatic collecting vessels, lymphatic trunks and ducts. Ini saya akan tunjuk sekejap lagi. Okay, tapi sebelum tu saya nak draw your attention over here. Perasan tak label the arteriole dan venule sebelum blood capillary. Arteriole ada parts of artery, maknanya artery ni ada bermacam-macam jenis. Artery yang paling kecil sekali diameternya adalah arteriole. Sebab lepas tu yang lagi smaller dipanggil sebagai blood capillary. Vein yang paling kecil sekali diameternya adalah venule. Lepas tu baru disambung dengan vein yang lain lah yang lebih besar diameternya. Okay, so lymphatic organs ataupun tissue bone marrow ni, dia contains tissue that produces lymphocytes. Apa itu lymphocytes? Ini adalah sel immune system kita untuk pertahanan dalam badan kita. So dia akan hasilkan B lymphocyte yang akan mature in the bone marrow, ataupun dia akan hasilkan T lymphocyte ataupun T cell yang akan mature dekat thymus gland. Pendek ceritanya, dia akan hasilkan limfosit, iaitu sel darah putih secara umum. Kalau sel darah putih itu mature, iaitu matang dekat dalam bone marrow ini, namanya ialah B limfosit. Kalau dia matang dekat thymus gland, ni warna kuning ni, dia pergi ke sana dan dia matang di sana, dia adalah T lymphocyte yang mature in thymus gland. So the spleen itself serves as a reservoir for blood. Mana dia reserve untuk blood. Reserve untuk blood ni maksud dia inilah kira reserve untuk blood, takungan darah macam itulah. And filters or purifies the blood and lymph fluid that flows through it. Dia akan filter juga yang lalu dekat dia. Okay, so lymph nodes, okay, dia adalah area yang concentrated dengan lymphocyte dan juga macrophage. Lymphocyte dan macrophage ni juga adalah sel darah putih. So located along the lymph vessel, sekitar lymphatic vessel. So function dia untuk filter, untuk tapis lymph, dan juga contain cells that attack virus and bacteria. So itulah fungsi dia. Okay, so ini adalah pathway of lymphatic fluid. Okay, so daripada blood capillary, dia akan pergi ke interstitial space, cecair tu kita cerita pasal the fluid between the cell. Kemudian dia akan masuk ke dalam lymphatic capillary. Lepas dia pergi ke lymphatic vessel, masuk ke lymphatic nodes yang dekat celah-celah ketiak atau celah peha tu, pergi ke lymphatic trunk sebelum dia masuk ke lymphatic duct, dan last sekali baru dipulangkan ke dalam saluran darah, blood veins. So ini ada perkitaran dia. Okay, so dia akan last sekali sama mesti pulangkan balik ke dalam saluran darah. Dia akan pump balik masuk dalam jantung. Jantung akan pump balik ke dalam saluran darah. So, pathway of lymphatic fluid. High hydrostatic pressure of the blood in the capillaries pushes some of the blood plasma exit through the capillaries walls into interstitial spaces. So, this fluid is called as the interstitial fluid. So, maksud pendek cerita macam ni lah. Okay, kita ada blood plasma dekat dalam blood vessel ni. So, disebabkan tekanan high hydrostatic pressure ni, of the blood ni, dia akan menolak cecair ni untuk keluar daripada blood plasma melalui capillary ni pergi ke interstitial spaces, iaitu ruang antara sel. So, jadilah dia interstitial fluid. So, settle. That's how we got the interstitial fluid. Interstitial fluid ni pula dia akan masuk ke lymphatic system. Dia akan masuk ke dalam lymph capillary ni through the lymphatic capillaries. So inside lymphatic capillaries dia dipanggil sebagai lymph. Okay, so a quick summary over here. The same fluid, the same liquid, okay, the same fluid dekat tempat berbeza, namanya berbeza.
Dekat dalam saluran darah namanya adalah blood plasma. Bila dia keluar dekat ruang-ruang dekat interstitial space, mana ruang antara tisu ataupun sel, dia dipanggil sebagai interstitial fluid. Lepas tu dia masuk pula dekat dalam lymphatic capillary, namanya sekarang ni adalah lymph ataupun lymphatic fluid. Okay, so dari segi composition semuanya hampir sama, kecuali ada beberapa benda yang dia tak ada lah. Macam saya dah bagi tahu awal tadi, dekat dalam cecair lymph ni dia tak ada red blood cell, dia tak ada plasma protein, dia tak ada protein yang besar-besar tu. Sebab semua tu stay dekat dalam blood capillary. Okay, so ini saya beritahu daripada blood. So cecair itu akan keluar jadi interstitial fluid akan masuk dekat dalam lymphatic capillary. Okay, so one end of lymphatic capillaries is closed. Okay, lymph flows in one direction. So apa yang kita nak perhatikan dekat sini dah, saluran limfa ni hujung dia adalah closed end, maknanya hujung dia buntu. Kalau blood capillary, dia tak ada hujung yang mati, dia tak ada hujung yang buntu, dia semua sentiasa bersambung. Itulah beza dia. Okay, from lymphatic capillaries, lymph will flows into lymphatic vessel. Daripada capillary, dia masuk ke vessel, maknanya saluran yang lebih besar lah. The backflow of lymph is prevented, dihalang by valves present in the lymphatic vessel. Sepanjang lymphatic vessel tu ada valve. At certain locations, lymph daripada lymphatic vessel akan masuk enter lymphatic nodes to be filtered. Okay, sebab at certain location ni hanya dekat bawah celah ketiak, dekat bawah celah kangkang. Okay, cecair lymph ni daripada lymphatic vessel akan masuk ke lymphatic nodes untuk ditapis. Tapis untuk apa? Nak kesan sama ada bakteria, ada virus ataupun benda asing ataupun tidak. So dah boleh agak lah tujuan lymphatic nodes ni sangat penting, dikira macam satu kilang kecil lah untuk QC control. Dia tengok fluid ni lalu, okey tak ada bakteria ke tak? Kalau ada, okay, we will start an attack for the bacteria. Contoh dia macam tu. The filtered lymph will flows into lymphatic trunk. So after daripada lymphatic vessel, dia akan masuk ke lymphatic trunk. So lymphatic trunk, lepas tu barulah dia akan masuk pergi ke saluran darah lah. Okay. So lymphatic fluid will flows into lymphatic duct. Tadi saya sebut trunk kan, so secara umum tak ada nama spesifik. Now dia ada nama spesifiknya. Saya pergi nama spesifik dia. Nama dia adalah lymphatic duct. Okay, daripada lymphatic duct, the lymphatic fluid akan return to bloodstream by flowing into left and right subclavian vein into blood circulation. Okay, saya nak cakap macam ni. Okay, saya terus tunjuk gambar seterusnya lah. Okay, this will make it slightly easier. We notice that ada bahagian sebelah kiri, ada bahagian sebelah kanan. Okay, so kalau kita follow sikit yang okay, saya tunjuk yang ni dulu. I start with this one. Ada right subclavian vein. Dia adalah vein. Bila vein maksudnya dia adalah saluran darah. Yang warna hijau ni adalah right lymphatic duct. So inilah saluran limfa. So daripada saluran limfa ni dia akan pulangkan balik cecair tu masuk ke dalam right subclavian vein. Kenapa dipanggil subclavian vein? Daripada perkataan subclavicle. Apa itu subclavicle? Tulang selangka, yang tulang ada kat sini. So kita tahu lah vein tu just behind the bone, behind that bone. So right lymphatic duct, mana bahagian kanan saya sini. Right lymphatic duct akan masuk ke dalam right subclavian vein. Kalau di bahagian kiri yang pula, dia ada special sikit. Nama veinnya tetap sama, subclavian vein, yang ni right, yang ni left. Nama ductnya bukannya left lymphatic duct. Dia tak wujud nama left lymphatic duct. Dia adalah thoracic duct. So dia nama special sikit. Thoracic duct ni nama dia. So dia ada special sikit lah kalau bahagian yang sebelah kiri. Okey, kenapa dia bahagian sebelah kiri ni dia special? Sebab kenapa dia panggil thoracic duct? Duct ni sangat besar. Dia cover 3/4 yang bahagian berwarna kuning ni. 3/4 cecair limfa tu akan dimasuk melalui sebelah kiri. Yang 1/4 daripada muka sebelah kanan, tangan dan abdomen atas sebelah kanan akan masuk pada sebelah kanan. Okey, so kita dah sampai ke penghujung lah sebenarnya. Okay, so ni gambar yang menunjukkan right lymphatic duct dengan right subclavian, ni right subclavian vein, ini right lymphatic duct. Ini adalah left subclavian vein, ini adalah thoracic duct. Ingat, tak ada left lymphatic duct. Okay, so ni adalah flow dia. Okay, daripada vein pergi artery, dia akan lalu dekat nodes. Alright.
Okay, so ni adalah pathway of lymphatic fluid daripada blood capillaries pergi interstitial fluid, pergi lymphatic capillary. So daripada interstitial jadi lymph masuk ke lymphatic trunk, lepas trunk masuk ke lymphatic duct, lepas tu pergi ke blood vein. Apa nama veinnya? Kalau sebelah kanan ialah right subclavian vein, kalau sebelah kiri adalah left subclavian vein. Okay, we have come to the last part of this slide. Okay, so functions of lymphatic system to collect and return balik interstitial fluid, termasuklah blood plasma, plasma protein to the blood, and thus help maintain the fluid balance, defends the body against disease sebab dia nak hasilkan white blood cell. Okay, transport lipid dan juga lipid soluble vitamin A, D, E, K yang diabsorb by intestine. Okay, untuk masuk balik ke dalam saluran darah. Okay, so that's all for this session. Alright, please do subscribe and like, share this video as well. Okay, so until then, thank you and goodbye.